Ni nak. Oh betul ya, tadi nampak macam tempat snooker. Allahumma salli wa sallim wa zid wa adim wa an'im wa tafaddal wa barik بجلالك وكمالك على زين عبادك وأشرف عبادك أسعد العرب والعجم وإمام طيبة والحرم ومنبع العلم والحلم والحكم أبي القاسم Allah. سيدنا مولانا محمد Sallallahu wasallam alaihi. وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. Batas. Masya Allah. Okey, batas. Aku ingat kamu nak masuk tadi. Ayat kamu nak masuk tadi. Itu biasa dengar kat wedding je. Risau. Baca aja lah. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Jangan jatuh dahan meranti, bimbang menimpa bunga yang melata. Dah lama hati ini menanti, ini kan pula Ustaz Don di depan mata. Aduh. Okey, Kuning emas masaknya padi, Oh. mawar merah dalam jambangan. Terima kasih daun keladi. Jemputan ini insya-Allah sentiasa dalam kenangan. InsyaAllah. Okey, baiklah. Sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua pengunjung Festival Ramadan Putrajaya 2024? Baik. Alhamdulillah. Okey. Alhamdulillah. Selera sikit lah. Bawa dulu. Bawa nak duduk Ustaz nak? Okey, apa ni nak buat pegang mic saja lah. Okey, bila teman puan, hari ini nama saya Ram bersama dengan Coba suara satu. Kan tadi dah Coba suara 1, 2, 3. Dan saya Nadira Aska menjadi moderator. Okey. Okey. Oh, Sekali okey. lagi ya. Ini bersama saya Ibrahim dan juga saya sendiri Nadira Aska sebagai moderator untuk sembang moreh kita pada malam ini. Yes. Ya, dan alhamdulillah, Alhamdulillah. kita bersyukur kepada Ilahi kerana dengan limpah dan kurnianya maka dapatlah sama-sama kita berkumpul pada malam ini dan sesungguhnya anda semua adalah insan-insan yang terpilih Betul. untuk bersama Bersama. kita pada malam Hari ini kita akan buat perkongsian ilmiah, tak lain tak bukan kita panggil lebih kurang santai rumah rohani. Betul. Pengisian ilmiah di mana kita bersama dengan penceramah jemputan kita. Betul. Aduh ya Allah, dia siap tuang air lagi, Masya Allah. Luar biasa. Luar biasa. Terima kasih. Terima kasih Ustaz. Okey Nat, kita bersama dengan siapa ni Nat? Alright, tidak lain tidak bukan seperti saya dah bagi tahu di awal waktu tadi, kita akan bersama dengan 3 panel Tiga pada panel. malam ini. Kita nak sembang-sembang santai sahaja Ya. tentang topik yang kita Baik, tak bawakan on. pada malam ini, iaitu adab bersosial media. Yang pertama di sebelah Kiri saya. kiri, right? Kiri sekali lah. Sekali lah. Di tengah ini siapa tak kenal Al-Fadil Ustaz Don Daniel. Beri kata bukan bukan sikit.
Masya Allah. Okey. dan Seterusnya kita bersama. kita bersama dengan Al-Fadil. Ini founder usahawan kita ni, Muslim Vibe, Ahmad Sufi. Tepuk sikit. Oh, sikit. Okey. Okey, Seterusnya nah, kita ini bersama saya bawahannya. dengan usahawan, juga selebriti, pelakon, juga menyanyi sikit-sikit saya kira ya. Ada juga lagu dengan isterinya. Betul. Dan beliau adalah Nazmi Adwa. Berikan tepukan sikit untuk panel kita yang ketiga. Walaupun di hujung kita harapkan ada suara-suara yang keluar. Saya nak duduk kat bawah. Ay, Saya sengaja duduk. Sama lah kita sebenarnya. Sama kita. Okay. Apa ni tadi very well introduction. So jadi kita nak tanya khabar sikit lah Pak Ustaz Dr. Neo. So Ustaz, apa khabar Ustaz? Alhamdulillah. Apa perkembangan hari ni? Puasa Alhamdulillah. Perkembangan terkini so far okey, restoran okey. Alhamdulillah. Kalau kata khatam Quran ni baru juzuk 15. Tak ada lagi jenuh kayu lagi ni. Baru hari yang ke-7 hari ni ya? Lambat dah lah. Kawan-kawan saya dengar malu lah. Mereka dah juzuk 24 lah, 28 lah. Saya lambat. Kita kan? Kita baru surah Al-Baqarah. Tak apa, janji baca. Ya, penting baca. Itu perkembangan terkini. Betul Ustaz. Sampai ke Allah satu ayat Ustaz lah. Ya, betul. Lazim. InsyaAllah. Okey, so supaya Ustaz ni kita tanya pula lah ni. Betul. Ini usahawan kita ni. Apa khabar Abang Ahmad? Alhamdulillah baik. Baik, Alhamdulillah. Apakah perkembangan terkini Abang? Sekarang kita berniaga juga, ada booth dekat Betul. M002 kat sini. Betul. Ahmad Sufi juga merupakan vendor selebriti FRP. Betul. Dah ni tahun kedua lah kita kat Tahun sini. kedua, betul. Tepuk sikit boleh tak tepuk sikit? Okey. Jadi alhamdulillah lah. Semua berjalan lancar, alhamdulillah. Alhamdulillah. Sekarang ni kita nak ambil manfaat pada ustaz je kat sini. Nampak semua letak dari kepala aku lepak. Nampak gaya. Okey. Itulah plannya. Itulah kabaran tentang founder Muslim Vibe kita. Betul. Kita nak tanya ni, usahawan kita ni. Betul. Ni kali upah ni. Nazmi juga. Ini pun vendor selebriti kita. Betul. Silakan nak. Assalamualaikum semua. Alhamdulillah lah saya dijemput ni. Terkejut juga dijemput ni kan. Sebab yelah kita ni tahliah sikit lah, malu lah kita ni ada kat jemputan ni kan. Bergoyang ni rasa getak semua ni kan. Tapi yelah ada juga berniaga dekat dalam ni kita punya booth Arwah Food, boleh check lah Arwah Food tu. Tapi dah sold out So hari ni dengan besok tak buka sebab stok habis langsung. Dekat TikTok pun, dekat Shopee pun habis. So insyaAllah hari Rabu baru ada. Minta maaf lah yang mana tak dapat lagi nak dapatkan tu kan. Itulah dia. Lepas tu tahun ni adalah berlakon sikit-sikit. Ada juga menyanyi sikit-sikit. Cuma itu je lah. Orang bulan puasa nak tambah pahala, kita pula cerita tentang dosa-dosa pula ni kan. So takutlah. Okey, itu saja sedikit daripada saya gitu. Okey, terima kasih Abang Nazmi. Tapi sebenarnya tak salah sebenarnya kita bawa Abang Nazmi ni. Betul. Sebab beliau juga merupakan ni Ustaz, pempengaruh sosial media Ustaz. Ya, betul. Ramai pengikut dia ni. Biasa je. Memang kenal dengan topik kita pada hari ni Ustaz. Betul. Kita nak dengar juga pengalaman bagaimana orang kata berhadapan dengan kecaman atau komen-komen yang bila di media sosial, sebab dia beza antara orang biasa dengan pempengaruh dia punya vibe kuasa netizen punya komen tu. Betul Okey, jom kita rasa adakah anda semua sudah bersedia untuk kita mulakan sempang noreh kita pada malam ini? Kalau bersedia boleh kata macam kita. Boleh lambai tak? Okey. Ustaz macam mana? Okey? Okey, saya okey. Mula-mula repot lah dulu. Tapi Nat, sebelum itu kita nak ucapkan terima kasih kepada penaja kita pada malam ini. Betul. Iaitu memang bertenaga Quaker. Tepuk sikit untuk Quaker. Yes. Kita punya penaja pada malam ini. Betul. Dan juga tak lupa penaja tempat kita Ustaz, kat rumah kita, Perbadanan Putrajaya. Terima kasih. Dan juga kita punya pengajar seterusnya, iaitu Engineers Creative Labs Sdn Bhd. Dan juga anda semua, Festival Ramadan Putrajaya 2024. Okey Ustaz, so kita nak tanya sikit lah Ustaz. Baik.
Sebab apa, dalam banyak topik yang kita propose kat Ustaz, kita ada propose sebelum ni kan, kita nak tanya Ustaz sharing tentang soal rezeki. Tapi Ustaz pilih soal adab, topik adab ni, adab bersosial media ni. Ya. Terlebih dahulu Ustaz, kita nak kongsi sedikit lah, kita nak sembang, nak bagi tahu kepada kita punya pengunjung ni definisi adab tu Ustaz. Sebab kita pun tahu dalam Islam ni memang yang adab. Kata macam kita pula nak orang Melayu ni, Ya. adab berlandaskan syarak, Ya. syarak berlandaskan kitabullah. Iya. Itu dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya. Ketika mana Nabi Musa, dia sembang morek ni nada dia macam mana? Kita kuat ke slow? Kalau kuat suara saya ni. Kalau slow suara saya ni. Jangan slow Ustaz. Ya slow. Morek dia memang Oi, boleh. saya pun dah angin ni. Aduh. Macam mana ni? Cergas sikit Ustaz, cergas sikit. Sian lah budak tu dah menerak lah apa semua dah ada bagus lah. Okey macam ni. Ketika mana Nabi Musa alaihi salatu wassalam berhadapan dengan Fir'aun, okey, kata Musa, sembahlah Allah Tuhan kami dan Tuhan kamu. Kata Fir'aun kepada ahli sihir dia, wahai ahli sihir, lawan dengan Musa. Okay. So Nabi Musa hero, Fir'aun orang jahat. Kawan keliling orang jahat itu ahli sihir. So Nabi Muhammad hero, Abu Jahal orang jahat, dan keliling Abu Jahal tu pun orang jahat lah. Tu siapa, Abu Lahab, apa tu siapa, Umayyah bin Khalaf, tuan kepada Bilal. So itu ada watak dia. So Nabi Muhammad ada sallallahu alaihi wasallam, Nabi Musa pun ada alaihi salatu wassalam. Watak orang jahat ketua ada Fir'aun, watak orang jahat ketua ada Abu Jahal. Watak sampingan orang jahat pun ada, watak sampingan orang jahat pun ada. Okey, khalas. Jadi masa nak berlawan tu dengan apa nama Fir'aun, maka Fir'aun kata kepada ahli sihir, lawan dengan Musa. Maka kata ahli sihir, apakah ganjaran yang kami dapat kalau kami boleh kalahkan Musa? Maka kata Fir'aun, siapa yang boleh tewaskan Musa, dia akan diangkat martabatnya menjadi menteri aku, kata Fir'aun. Dan Fir'aun raja, dia ada menteri dia. So dia melantik semua yang mana boleh mengalahkan Musa jadi menteri dia. Tu jawatan paling rapat dengan dia lah. Power. Okey? Maka ahli sihir pun nak lawan dengan Nabi Musa. Maka kata ahli sihir kepada Nabi Musa, ya Musa, antulqiya wa imma an nakuna nahnul mulqin. Ai Musa, Nabi Musa duduk tengah, dikelilingi oleh ahli sihir, ataupun di hadapan dia lekuk tu penuh dengan ahli sihir. Satu riwayat kata ada 7, satu riwayat kata ada 70. So tuan-tuan pilihlah mana satu, tak apalah, yang penting ramai lawan seorang. So 7 lawan seorang atau 70 lawan seorang. Kemudian bila daripada kepung Nabi Musa, kata mereka, ai Musa, antul qiya wa imma an nakuna nahnul mulqin. Kata Nabi Musa, bila dia tanya Nabi Musa, siapa nak baling dulu? Kami baling tongkat kami dengan tali kami, atau kamu baling tongkat kamu dulu? Maka kata Nabi Musa, bal antum mulqun. Tak apa, kamu semua baling dulu, no problem. Barulah mereka semua baling, tongkat mereka bertukar jadi ular, tali pun bertukar jadi ular. Kemudian barulah Nabi Musa mengetukkan tongkat Nabi Musa, maka tongkat Nabi Musa berubah menjadi ular yang betul. Adapun yang tadi tu ular yang silap mata, maka makan ular-ular kecil tadi tu oleh ular Nabi Musa yang daripada tongkat dia. Maka terkejut ahli sihir, kata mereka, amanna bi Rabbi Musa wa Harun. Kami beriman dengan Tuhan Musa dan Tuhan Harun. Yang tadi itu tanya, kalau boleh mengalahkan Musa dapat apa? Jawatan Fir'aun itu, mereka semua masa baling tongkat tadi kata apa? Wa bi'izzati Fir'aun. Ayat ni semua dalam Quran. Kami minta mohon dengan kebesaran Fir'aun. Tapi lepas tengok tongkat Nabi Musa, beriman dia dengan Nabi Musa. Abu Jahal tengok juga mukjizat Nabi Muhammad. Ahli sihir tengok mukjizat Nabi Musa, beriman dia. Abu Jahal tengok mukjizat Nabi Musa, Nabi Muhammad, bukan biasa, belah bulan.
lagi power daripada Nabi Musa. Tapi Abu Jahal tak masuk Islam. Maka orang bandingkan cerita tadi tu. Kenapa ahli sihir tengok mukjizat masuk Islam, yang tadi beria-ria berlawan dengan Nabi Musa, tapi Abu Jahal tengok mukjizat Nabi Muhammad juga. Bukan mukjizat biasa, mukjizat lagi besar daripada tongkat bertukar jadi ulang tadi tu. Belah bulan, planet sebiji. Tapi kenapa Abu Jahal tak masuk Islam? Maka bila ulama baca, ulama jumpa ada adab di situ kepada ahli sihir Fir'aun. Ketika mereka berdepan dengan Nabi Musa, kata mereka, "Hai Musa, siapa yang nak baling tongkat dulu? Kamu ke kami?" Mereka beradab dengan Nabi Musa walaupun itu musuh. Patutnya mereka lawan dengan Nabi Musa, tapi beradab dulu dengan Nabi Musa. Sebab tahu Nabi Musa dibesarkan dalam istana, ahli sihir kenal Nabi Musa. Mereka kawan dulu, mereka mendidik Nabi Musa dulu. Maka mereka kata kat Nabi Musa, "Hai Musa, siapa nak baling dulu? Hang dulu kat kami, mana-mana aja okey." Nabi Musa kata, "Tak apalah, hampa je lah yang baling dulu." So dia berlaku proses adab di situ. Maka kata ulama, itulah yang menyebabkan kunci hati mereka terbuka untuk mengambil agama Islam. Bermula dengan adab. Jadi adab adalah kunci. Sebab tu cerita ni Allah cerita dalam Quran. Dia bukan cerita asing. Tonton buka aja, ada ceritanya dalam Quran. So di situ terang, apa saja nak berlaku dalam muka bumi ni berkaitan dengan Islam, mesti kena ada adab. Siapa yang mengaku dia berilmu, dia pasti kena beradab. Siapa yang beradab, sudah pasti dia tinggi ilmu. Siapa yang kata dia tinggi ilmu tapi tak ada adab, maka dia hanya berlakon-lakon. Dia mengaku diri dia berilmu, tapi dia sebenarnya tidak. Wallahu a'lam. Masya-Allah. Pembukaan ataupun secara generalnya Dapat Nazmi tentang maksud adab tu sendiri. Ya. Adab adalah kunci. Ya. Dan termasuklah juga dalam media sosial ini. Mesti. Jadi sudah kita dah tahu tadi adab adalah kunci. Sedikit pengertian sosial media ni. Sosial media ni adalah suatu ruang atau platform untuk kita mengekspresikan apa saja. Dan tanpa ada batas, tanpa ada batas waktu, batas apa saja. Maksudnya siapa saja boleh type, boleh post, boleh edit dan sebagainya dengan teknologi yang ada ini kan. Orang kata bahaya. dunia konten lah. Betul. Segala-galanya konten. Betul kan, konten. Tapi ada baik dan ada buruknya. Jadi kita nak tahu bagaimana adab yang perlu ada bila kita bersosial media ini. Pertama sekali, apakah yang paling utama? Adab yang paling utama yang perlu kita ada, yang perlu kita tanam dalam diri kita ini. Sebab benda tu susah tu nak buat tu. Betul. Silakan Ustaz. Hai, saya juga. Senang betul. Abang Ahmad Dia pun senyum kan. Saya lagi. Soalan ni Ayo. Ingat Ingatkan tiga ampar dulu. yang Buat lah. Orang boleh balik dah kan saya dah jawab semua. Baru dua soalan Ustaz. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Ketika mana Imam Syafi'i, saya ni kira dah malam-malam ni saya cerita aja senang. Boleh. Poin yang pertama susah, cerita je lah senang. Boleh. Ketika ketika Imamuna Asy-Syafi'i rahimahullahu taala ditanya kepada Imam Syafi'i macam mana kehidupan Imam Syafi'i dan cara pembelajaran Imam Syafi'i rahimahullah. Orang tanya dekat kita, kenapa kena ambil contoh Imam Syafi'i? Tak boleh ke ambil contoh orang-orang yang lain? Maka kita jawab, kita bagi contoh Imam Syafi'i kerana setakat ni Imam Syafi'i lah yang paling terror sekali, terutamanya dalam bab-bab menghidupkan bulan Ramadan. Mana ada lagi orang boleh potong Imam Syafi'i khatam Al-Quran sehari 2 kali. Sekali siang, sekali malam. Mana genius Imam Syafi'i ni, laju, hebat dia, power hafalan dia. Jadi tak ada siapa boleh potong dia lagi. Dalam bahasa utara saya, tak ada siapa boleh tin dia lagi. Tak ada lagi. Imam Syafi'i dia yang paling terror sekali. 30 hari Ramadan 60 kali khatam Quran. Ini paling power. So sebab tu kita ambil Imam Syafi'i. Jadi kita ambil Imam Syafi'i, orang yang paling cerdik. Tanya dia, macam mana Imam Syafi'i ni? Kata Imam Asy-Syafi'i, dengar elok-elok, selama saya hidup tidak pernah saya melunjurkan kaki ke rumah guru saya Imam Malik rahimahullah ta'ala.
tak apalah Imam Malik duduk rumah tepi tu bukan dengan Imam Syafi'i. Dah, Imam Syafi'i dengan rumah Imam Malik beberapa jarak yang jauh. Imam Syafi'i tidak pernah menghunjurkan kaki dia ke arah rumah Imam Malik. Maka inilah adab pembelajaran secara jarak jauh. Jarak jauh kita sekarang media sosial lah. Maka Imam Syafi'i memberi gambaran kepada kita, walaupun dalam keadaan yang sangat jauh, adabnya kepada gurunya masih diutamakan. Walhal rumah kita bukannya ada kena-mengena dengan guru kita, dan guru kita tak pernah pun bagi tahu dekat kita, kamu jangan melunjur kaki ke arah rumah aku. Sebab itu bukannya ada masalah pun, sebab rumah. Dan lainlah kalau guru mengajak depan, kita unjuk kaki kat guru, itu memanglah tak beradab. Tapi kalau guru kat rumah dia, kita kat rumah kita menyembang dengan keluarga, ikut sukalah kaki kita ke mana, bukan berniat nak hina dia. Tapi dalam keadaan macam tu pun Imam Syafi'i masih menjaga adab dengan gurunya dalam jarak yang jauh, tidak menghunjurkan kaki ke arah rumah gurunya kakinya. Jadi kata ulama, terutamanya Habib Umar Hafiz rahimahullah ta'ala kata, itulah adab dalam media dan pembelajaran jarak jauh. So nombor satu, benda yang paling penting untuk seseorang ada dalam nak melayari media sosial ni, dia kena ingat dua perkara. Pertama, dalam media sosial pasti ada orang yang tua. Kalau ada orang yang tua, sudah pasti orang tu lebih banyak semayang dia daripada kita. Semayang fardu. Yalah. Abang umur apa? Saya. Ha. Betul ya? Bohong pun tak apa lah. Bohong dalam Ramadan ni kira 35. So abang umur 35, kalau ada bawah ni umur 27, orang 35 lebih semayang fardu banyak daripada orang 27. Mana boleh potong? Semayang fardu 5 waktu je, bukan boleh tambah. Betul lah kan? Ha. Awak nampak macam cemas Bukan tak cukup. Bukan solat ni dia tak ikut ni ke? Semayang fardu Dia bukannya boleh compare dengan umur Ustaz? tak boleh. Oh, tak boleh. Umur 35 mesti semayang fardu lebih banyak daripada umur orang 27. Orang 27. Ha? Betul kan? Betul. Ha, nampak cemas sangat ni. Bukan lampu panas. Jadi umur 27 dia takkan boleh potong orang yang umur 35. So sama, bila kita dalam media sosial, sudah barang pasti ada orang tua dalam tu, yang mana kita tak boleh potong pun sembahyang fardu dia. Kalau kita tak beradab dengan dia, susah kita depan Tuhan nanti. Dalam media sosial, yang kedua, ada orang yang lebih muda daripada kita. Abang lebih muda daripada saya tua. Saya kena ingat satu benda, abang kurang dosa daripada saya. Sebab saya tua, mesti saya banyak dosa dengan umur saya. Kalau setiap tahun kita buat satu dosa, 40 tahun sudah pasti 40 dosa. 35 tahun mesti 35 dosa, kurang 5 daripada saya. Jadi kalau kita tak beradab dengan orang yang muda, malu kita dengan dia. Dia lebih kurang dosa daripada kita yang banyak. Maka ini adalah asas utama ketika kita nak melayari, nak duduk dalam majlis ni pun, nak duduk, kita kena ingat, dalam ni mesti ada orang tua daripada aku, yang mana dia semayang banyak lebih daripada aku, dan ada orang muda yang kurang dosa daripada aku. Kalau aku tak beradab, malu dengan dua orang ni. Itulah yang menjadi persoalan hari ini. Bila orang yang di tengah-tengah ni, dia tua pun tidak, muda pun tidak, tapi duk buat perangai. Jadi orang tua akan heran dengan dia, budak-budak pun akan heran dengan dia. Wallah. Itu dia memang penerangan yang cukup jelas. Itulah yang dikatakan masa mula-mula saya intro tadi tu. Ya. Adab berlandaskan syarat berlandaskan kitabullah. Jadi bila kita tadi Ustaz pun sudah huraikan macam peringkat umur dan tadi solat dan sebagainya Ustaz kan. Jadi kita boleh tengok perincian adab tu sebenarnya. Macam tadi Ustaz ada cakap yang orang menggunakan social media ni, dia duduk tengah-tengah ni, dia tak tua, dia tak muda. Budak muda pun pelik tengok dia, yang orang tua pun pelik tengok dia. Iya. Jadi soalan ni kita nak tanya kepada founder Muslim Vibe kita. Sebab abang Sufi ni, dia menggunakan social media platform ni dengan cukup, saya tengok cukup memberangsangkan, dengan cukup bagus dan cukup positif.
kalau tak silap abang-abang membawa gerakan sunnah movement, betul tak? Jadi kita nak tanya macam abang-abang, macam mana abang-abang menggunakan perkataan sosial media tu dan juga adab tu dengan untuk menjayakan misi Muslim Pride tersebut tanpa memperjudiskan orang kata apa motif untuk viral lah. Seperti baru-baru ni Ustaz Pak Nazmi kita pun tengok kita pun tengok ada konten-konten banyak dah nak menunjuk bila pergi umrah daripada tak payahlah cerita Kira tengok lah. Kira awak tengok lah benda tu. tengok Ambil tahu tak? ambil tahu kena lagu kena ambil tahu sebab dia FYP Dia keluar, kita tak nak dia dia keluar. ada FYP Itu nak kita tanya ustaz tu. tu nak Ustaz tapi tak apa jadi kita nak Ai, senang ni mana nak tanya aku semua ni. Silap aku nak tengok ni. pandai bikin upah lah tak apa kita tanya dulu ni sebab ni jarang ada macam Abang Mahmud Sufi ni dia membawa, dia ni seorang aktivis juga. Betul. Dia membawa dakwah sunnah movement tu menggunakan media sosial platform dengan adab yang baik. Boleh tak abang komen sikit bang? Baik. Ustaz minta izin Ustaz, cakap boleh Ustaz? InsyaAllah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi itulah seperti mana yang kita punya moderator cakap tadi. Saya memang banyak buat konten. Macam tahun lepas bulan puasa kita solat jemaah dekat Bukit Bintang Ustaz, depan McDonald tu. Masuk media apa semua. Jadi macam mana? Okey, boleh teruskan ke? Gangguan? Test mic. Boleh Ustaz, insyaAllah. Jadi apa yang saya applykan dalam saya punya perancangan bila nak buat konten ataupun buat satu benda kat sosial media ni basically, sebab kajian tunjuk Ustaz, saya ada baca tadi kajian 30 juta pengguna sosial media setiap hari, dan setiap hari average orang spend hampir 9 jam kat sosial media. Jadi kesan impact sosial media ni, sebab itulah benda pelik sikit boleh viral kan kat sosial media ni kan. Jadi apa yang saya applykan, macam Ustaz kata tadi, adab dengan guru. Saya memang ada orang-orang yang saya rujuk sebelum saya post sesuatu. Macam saya ada saya punya media juga kat bawah ni. Diorang shoot, lepas dia edit saya akan hantar kat saya punya guru Ustaz saya. Ustaz ni okey Ustaz nak post, ada apa-apa isu tak? Kadang-kadang benda tu dah shoot lama tapi post lambat sebab nak dapat validation pada Ustaz tu, daripada guru saya. Jadi itu yang saya applykan, dan pada masa yang sama juga kalau konten-konten yang asas ni saya akan mesyuarat dengan saya punya team. Saya tanya okey tak benda ni nak post. Jadi pentingnya bagi saya yang pertama sekali adalah macam Ustaz kata tadi. Test. Test. Paling penting sekali yang pertama macam Ustaz kata tadi adalah kena ada guru Ustaz. Kena ada orang yang kita jadikan rujukan. Bagi saya ini sangat penting. Kadang-kadang bila kita tak ada guru, macam Ustaz kata, kita akan syok sendiri. Kita rasa kita lah paling tua, kita rasa kita juga paling muda, kita rasa kita paling pandai. Kadang-kadang kita rasa kita buat betul lah. Jadi Ustaz kata, yang ni salah kau cakap ni. Tak dengar. Jadi Ustaz kata, yang ni salah ni kau potong yang ni. Ustaz kita kata. Jadi kita pun bagi editor kita, yang ni tak boleh post lah, kita kena hold lah. Banyak juga konten-konten yang kita orang dah shoot tapi kita tak post. Tak dengar. Banyak juga konten yang kita dah shoot, kita dah edit tapi kita tak post. Sebab kita takut, kita benda-benda ni, lagi-lagi kita main dengan isu agama kan. Benda-benda ni dia ada, kalau dalam konten media sosial ni yang kita nak post dekat public ni, dia ada beberapa point juga yang kita kena follow, antaranya isu agama, legal, ada beberapa lah yang kita kena tahu pasal adat sesuatu tempat, apa semua adab ni kita kena tahu kan. Jadi bagi saya yang pertama penting kita kena ada satu rujukan guru untuk kita jadikan panduan untuk kita post tu. Itu yang nombor satu. Nombor dua, mesyuarat. Mesyuarat ni bagi saya sangat penting, supaya sebelum kita post sesuatu, panggil tim kita tengok, tanya pendapat orang tua, mak ayah kita juga. Ni ada shoot itu dengan ustaz ni, boleh tak post, okey tak? Tanya pendapat dia orang. Dan bagi saya benda tu sangat penting lah. Sebab tu saya pun kadang-kadang on off juga sosial media. Kadang-kadang hati tu nak jaga susah nak jaga hati tu, post viral sikit kita kena kecam, kita dah tak boleh terima. Biar dulu lah sosial media ni. Sebab kita pun banyak terlibat juga dengan pempengaruh, dengan artis-artis hijrah kita. Kadang-kadang kita kena kecam juga. Dia ni dulu bukan dah keluar tabligh dengan kau, sekarang apa pasal dia buat hal balik? Kita jam kita jadi jam. Jadi kita hold kejap sosial media, tanya kita punya ustaz ni macam mana Ustaz? Ustaz kata baru sikit kena. Inilah ada dakwah. Jadi kita baru tenang. Bila ada guru kita tenang. Itu penting je lah bagi saya. Jadi wallahu alam, itulah apa yang saya apply bila saya buat konten dalam sosial media. Masya Allah. Tapi
Tapi dakwah sunnah movement yang dibawakan oleh Abang Ahmad Sufi ni memang nampak berkesan lah. Betul. Memang saya pun memang selalu follow, dan konten-konten tu betul. Saya tengok konten-konten sangat terus susun. Jadi dia tak melalut. Dia macam tak, orang kata apa, tak melalut, dan bukannya untuk konten apa semata-mata, marketing semata-mata. Jadi Abang Ahmad memang ada guru dan buat beza. Dia panggil filtering. Betul. Filtering. Ada Dekat dalam filem apa? MPL. Lembaga penapisan. Lembaga penapisan. Penapisan dia. Tapi tu mana kita nak tanya Tadi Abang Ahmad nak komen sikit, Ustaz boleh relax Ustaz. Boleh Ustaz. Tak apa, kali ni dia punya time pula. Saya dah off mic dah. Lepas ni kita come back kalau Ustaz boleh. So Nat, Ya. kali ni saya bagilah, sebab Nat dengan Nazmi tu hujung semua hujung. So kita bagi biar orang perempuan tanya soalan lah. Okey. Boleh tak? Silakan. Tadi kita dengar tadi perkongsian daripada Ahmad adalah satu, beliau mempunyai guru dan juga tim sendirilah. Tapi itu bagi yang mempunyai syarikat, kita kata mempunyai social media yang bukan personal, bila kita bercakap tentang masyarakat umum, okey, mereka tidak ada. Jadi tidak ada apa tapisan itu, tidak ada siapa yang nak Tidak ada muncul dan lembaga, sebagainya. tiada tim tak. Betul. Dan itu yang menjadikan bebas untuk mereka ini publish apa sahaja tanpa berfikir apa-apa kesan. Satu, kita faham media sosial satu memang akan memberikan impak yang baik lah. Itu disebab ramai antara usahawan ataupun pempengaruh dia suka guna bad marketing is still a marketing. Tapi saya tengok Nazmi dan juga wife tidak pernah, tak ada menggunakan untuk sale, untuk kejar sale, we have to do something yang macam ni untuk FYP, untuk kejar sale, untuk sebab itu semuanya dia benda-benda yang menerima kecaman, benda itu yang cepat, betul tak betul kan Nama? Sebab jadi kita nak tahu kenapa dari pihak Nazmi dia tidak memilih untuk buat bad marketing itu. Kenapa tak pernah terlintas macam ni? Nak kena buat ni untuk silakan. Kenapa nak kena jadi punca Betul. untuk orang mengecam itu? Tak perlu pada saya lah. Sebab kita nak jadi orang baik, hari-hari nak jadi orang baik pun sangat susah. Saya nak terapkan diri saya, hari ni nak jadi orang baik, itu je. Memang susah sangat. Kadang-kadang kita marah dekat anak kita, padahal tak perlu pun nak marah kan. Macam bad marketing ni, saya alhamdulillah setakat berniaga ni kita orang tak ada lagi lah buat undi nama repek-repek ni, sebab kita tak nak mengundang fitnah orang apa semua kan. Jadi sebelum nak post sesuatu tu, rasanya kita sendiri tahu kot dalam diri kita benda ni dia ni, jadi orang mesti kutuk kita. Common sense common sense. Benda tu common sense lah. Kita, mak ayah kita sebenarnya dah ajar kita adab daripada kecil lagi. So sebenarnya macam saya ada isteri. Kalau isteri saya pula lepas dia berhijrah langsung tak nak main social media. Kalau perasan social media dia follower dia banyak juga, tapi dia tak ni langsung. Cuma kalau macam pergi Syria ataupun pergi Jordan, pergi yang kita hantar bantuan kan, baru kita up sikit. Itu pun siapa-siapa yang nak infak, siapa-siapa nak infak, kita tak adalah macam derma lah tak ada. Siapa nak infak walaupun 50% kita kata boleh je, tak ada masalah. Sebab kami daripada kami berniaga ni, hasil daripada sini sikit kami boleh letak kat sana, supaya ialah kita nak kongsi rezeki sedikit dengan orang. Sebab saya sangat percaya yang rezeki tu Allah yang bagi. Sebab dah jadi kat saya terlalu banyak kali. So rezeki tu kita bukan nak pegang pada marketing, tak. Kalau Allah hari ni nak bagi hang 1 juta, dia boleh bagi sedelik mata je. Sebab dia kita ni tak ada kuasa. Saya tak pandai agama pun tau. Dia cerita tak, sebab takut tersalah cakap kan. So sebelum nak bertutur kata, nak cakap apa pun dalam social media, sebab social media ni siapa-siapa je boleh jadi siapa-siapa. Dan kita tak tahu pun benda tu real ke, benda tu tak betul ke. Macam saya pula sekarang ni tengah menerapkan 3 hari cuba untuk tak tengok handphone, main dengan anak 3 hari dalam seminggu. Sebab anak-anak kita pun tak boleh lari daripada iPad lah, apa benda ni semua ni. Sebab kita tak tahu pun bukan kita 24 jam untuk tengok, tak boleh tengok ni, tak boleh tengok ni. Tak boleh macam tu. Kena lepaskan kat dia lah. Tapi saya cuba terapkan sekarang ni 3 hari untuk tak tengok phone langsung boleh tak 1 hari. Akan rasa masa tu lama. Sekejap lah masa, saya tak tahu sekarang ni masa setahun macam sebulan macam seminggu dah macam sehari sebenarnya lah. Saya rasa macam tu, rasa macam tak ada berkat dah masa ni. So bila saya buatkan hilangkan 3 hari tu, kadang kita main tak payah main 10 jam ataupun 5 jam, jangan pegang handphone, cuma main dengan anak. Awak akan rasa macam lama ni aku main dengan anak aku ni, padahal baru berapa jam.
Sebab kita bosan kan benda tu, benda yang lain anak tak best. Tapi sebenarnya bila dah buat, percaya dah time yang kita spend dengan anak kita tu lagi tak. Saya anak kecil-kecil lagi, saya tengah belajar juga lagi. So time tu rasa lebih precious daripada saya biarkan dia main handphone ke apa ke. So dia lagi yang kita nampak tu balik nak Abi, nak Umi, dia tak nak, dia tak pandang sangat telefon sangat. Kalau sebelum ya, tak ada handphone mengamuk kan. Kita nak train dia untuk rapat dengan kita lagi, mampu pula campak ke tepi kita punya handphone tu, kita dekat dengan anak. Sembang. Kata sembang boleh lah. Berpeluh ni. Saya rambut je ada, serban tak cabut di tepi. Banyak lah, dia tak ada masalah. Itulah saja sedikit kongsi saya. Saya suka dengan perkongsian ini, walaupun tak apa, tak nak kamu sama-sama kita belajar lah no. Okey. Orang kulit Ustaz. Rezeki adalah daripada Allah dan tak perlu kata-kata macam tu. Dan bila menyentuh tentang soal anak dan juga adab kita dengan media sosial ni, saya pasti ramai di bawah ini pun ada anak-anak kecil yang juga merupakan ibu bapa. Satu mungkin bagaimana kita sebagai ibu bapa ini untuk menjaga. Sebabnya kalau dilihat setiap media sosial ni dia tak ada guideline dia. Tidak umur sekian-sekian baru boleh. Tapi sekarang kita lihat TikTok dan sebagainya, umur 9 tahun dah pandai dari TikTok, 8 tahun dah pandai dari TikTok, dan semua tu memberi kesan yang sangat negatif. Dan kesan dia tu Ustaz macam sehingga boleh berlaku kepada pedofil dan sebagainya, sehingga sangat bahaya. Dan situ kita juga boleh sentuh tentang adab kita sebagai ibu bapa, macam mana kita tahu betul, walaupun kita tahu telefon dan sebagainya. Satu lagi saya tambah sikit. Silakan. Minggu lepas kot saya dengar agama barulah benda ni. Kalau anak macam mana? Betul. Bahaya social media ni sebenarnya banyak bahaya dia lagi. Dia baik dia sebenarnya lah. Satu kena beradab. Ini dah macam part moderator. Sebab bertalu-talu Macam podcast bukan. Tadi dia Yalah, sebab dia punya trigger, dia biasanya siapa yang ada anak baru kecil apa semua, itu trigger dia. Sebab yalah, sama nak jaga anak kita. Kita bukan boleh jaga anak kita 24 jam. Betul. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ketika mak Nabi Musa, saya cerita aja lah. Ketika mak Nabi Musa mendapat ancaman, boleh pakai ayat tu. Jadi sama lah kan. Ketika kita mendapat ancaman media sosial, ketika mak Nabi Musa mendapat ancaman Fir'aun, sama lah dia, sama. Maka mak Nabi Musa putus sumber, nak tahu mana anak dia. Sebelum tu ada nota kaki sikit kat semua orang yang dengar ni. Nabi Musa dengan Nabi Harun cousin, tapi kita selalu dengar cerita Nabi Musa yang nak kena bunuh. Soalannya pasal apa Nabi Harun tak kena bunuh Kan dia pun cousin, dia pun hidup sekali. Nabi Musa kata, Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli Harun akhi ushdud bihi azri wa ashrikhu fi amri. Surah Taha, muka surah belah kanan. Nabi Musa kata apa? Ya Allah, lancarkanlah lidah aku, percakapan aku bagi orang faham, dan tolonglah lantikkan Harun menjadi Nabi untuk sama-sama dengan aku berjuang dakwah. So dia cousin, dia hidup sekali. Tapi semua orang dengar pasal Nabi Musa nak bunuh. Pasal apa Nabi Harun tak kena bunuh? Itu soalan sajalah malam ni. Tanya. Siapa Nabi Harun tak kena bunuh? Siapa? Sebab Nabi Harun lahir pada tahun yang tak kena bunuh, Nabi Musa lahir pada tahun yang hendak dibunuh. Ketika Fir'aun bagi arahan bunuh semua anak lelaki, maka proses bunuh semua anak lelaki itu berlaku.
yuzabbihuna abna'ahum wa yastahyuna nisa'ahum. Bunuh semua anak lelaki, biarkan anak perempuan yang hidup. Jadi proses bunuh itu berlaku. Bila bunuh terlalu ramai anak-anak lelaki, menyebabkan Bani Israel yang dibunuh itu bilangan dia punya lelaki dia sikit. Orang Qibti, keturunan Fir'aun, jadi cemas. Sebab apa? Bila budak lelaki dah dibunuh banyak, siapa nak jadi kuli nanti? Orang Qibti nak jadi bos dia tak mau jadi kuli. Jadi dia kata, Fir'aun, jangan bunuh semua, nanti kita tak ada orang bawah. Siapa nak tolong angkat batu bata? Siapa nak nak tolong kipas? Maaf kalau saya sebut. Siapa nak tolong cuci tai kubur semua tu siapa? Ni nak bagi kat Bani Israel ni, jajahan kita ni. Dah kamu bunuh semua. Maka barulah Fir'aun buat, setahun bunuh semua, setahun jangan bunuh, tahun depan bunuh balik semua. So Nabi Harun lahir pada tahun yang tak kena bunuh. Sebab tu Nabi Harun tak ada isu bunuh Nabi Harun. Okey, so, patah balik cerita. So ketika mak Nabi Musa, Ummi Musa, ibu Nabi Musa, mendapat ancaman untuk membunuh Nabi Musa, ketika kita mendapat ancaman membunuh anak-anak kita punya kepandaian dan juga karakter anak-anak kita, mak Nabi Musa buntu, kita pun buntu. Betul? Maka ketika itu Allah Ta'ala wa auha ila ummi Musa, maka Allah mewahyukan. Wahyu ni untuk Nabi je, tapi dalam firman Allah ni disebut wahyu, maknanya ilham. Dan mengilhamkan kepada ibu Nabi Musa untuk melayarkan Nabi Musa dalam satu bekah di atas sungai Nil. Benda yang tak masuk akal langsung. Siapalah ibu yang boleh terima untuk meletakkan anaknya dalam bekah, letak dalam sungai Nil, layarkan dia. Allah kata, kami pasti akan selamatkan dia, temu balik dengan kamu. Maka mak Nabi Musa ketika itu yang ada pada dia ialah iman. Mak Nabi Musa beriman betul. Ini ilham Allah bagi dekat aku melalui mimpi dan sebagainya. Itu cerita panjang lah kalau nak cerita yang tu. Tapi poinnya kita nak ambil kat situ. Apa dia? Yang ada sekarang adalah iman kepada ibu Nabi Musa. Maka saya tarik balik poin tadi, seperti yang mana kita bandingkan tadi. Ketika mendapat ancaman daripada media sosial, ketika mendapat ancaman daripada seluruh penusuk kepada anak-anak kita, tingkatkan iman kamu wahai ibu dan ayah sekalian. Yakin kita tak boleh jaga anak kita, tapi Allah boleh jaga anak kita. Cara dia macam mana? Gunakanlah kuasa-kuasa doa yang kita ada untuk menadah tangan memohon kepada Allah. Kerana aku mencintai anak aku ini, ya Allah, maka aku gadaikan segala nyawa dan raga aku untuk dia. Maka aku mohon kepadamu, ya Allah, engkaulah peliharakan akhlak mereka seperti akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sama macam kita. Jangan semua yang ada dalam ni rasa tuan-tuan boleh selamatkan anak tuan-tuan. Tak boleh. Saya sendiri pun tak boleh selamatkan anak saya. Bayangkan ketika mana Nabi Nuh alaihi salam melayar dengan bahtera dia yang disuruh oleh Allah Ta'ala. Wasna'il fulka bi'a'yunina. Saya ni main-main pukul, nak dekat pukul 11 ni bukan boleh ingat banyak lah. Enjin dah tutup ni. Lepas ni kena ingat. Dah, mereka kata apa, kuih keut sponsor apa, ayat kosong lah. Lepas ni kena gitu. Dah tenaga orang ada kan. Tapi saya nak beritahu kan, apa nama ayat dia tadi, siapa dia tadi saya cakap, lupa pula dah. Nabi Nuh. Nabi Nuh. Wasna'il fulka bi'a'yunina. Ai Nuh, buatkan bahtera di bawah seliaan kami, kata Allah. Maka but Nabi Musa tu berlayar dia dalam keadaan Allah yang selia kapal itu. Tiba-tiba dia nampak anak dia tengah berenang. Juzuk yang ke-12 surah Hud. Kata Nabi Nuh kepada anak dia, irkam ma'ana, hai anak, naik dengan aku. La asimal yaum, tidak ada orang yang boleh selamatkan kamu hari ini. Yalah, banjir, seluruh dunia banjir. Hang duk berenang sorang-sorang. Hang tak buka akal ke anak aku?
Baik, naik dengan aku. Anak dia jawab kat dia, kata apa? Sa'awi ilal jabal ya'simuni minal ma'. Dia menepih pelawaan ayah dia. Dia kata, tak apa ayah, aku nak berlayar pergi ke bukit sana. Maka ayah dia kata kat dia, la asimal yaum, tak ada siapa boleh selamatkan kamu. Maka ketika dia berenang ke arah bukit tadi, mai ombak besar, hilang dia. Walaupun depan mata ayah dia, tapi bila Allah kata hang lawan aku, hang tak akan diselamatkan, maka tak akan diselamatkan. Kata Nabi Nuh kepada Tuhan. Dialog ni semua ada dalam Quran. Tuan-tuan baca, saya bagi yang tadi juzuk 12. Yang ni muka surat ni belah kanan atas sekali. Awal daripada surah Hud 1, 2, 3 muka surat. Salah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang ke-6. Apa kata Nabi Nuh? Innahu min ahli. Tuhan, itu anak saya. Kata dia. Allah jawab kepada dia, innahu laisa min ahlik, itu bukan anak kamu. Innahu amalan ghairu salih, kerana amalan dia bukan daripada kalangan orang soleh seperti kamu. Anak depan mata pun tak akan boleh selamat kalau Allah kata tak selamat. Jadi siapa kita yang rasa macam kita boleh? Tak. Sekarang bulan Ramadan mai, kita mak bapak semua tingkatkan iman kita, kerana itu saja yang akan menyelamatkan anak-anak kita. Melalui keimanan kita, berdoa. Ketika Nabi Ibrahim meninggalkan anak dan isterinya di sebuah lembah yang tidak ada apa, ayak tak ada, pokok tak ada, binatang pun tak ada. Yalah, bila ayak tak ada, binatang tak main. Bila ayak tak ada, pokok pun tak tumbuh. Bila pokok tak ada, macam mana binatang nak berbuat rumah? Jadi bila dalam keadaan macam tu, kata Nabi Ibrahim, Rabbana inni askantu min zurriyati biwadin ghairi zi zar'in indal baitikal muharram. Tuhan, saya tinggalkan anak saya. Nampak? Dia kena serah juga dekat Allah. Allah bagi keluar air Zam-Zam, sampai sekarang orang minum tak habis-habis. Nampak? So sekarang bulan yang baik untuk kita, ibu-ibu, ayah-ayah, mai saja media sosial. Macam mana nak halang anak saya ni? Saya pun tak tahu kan dia nak tengok mana. Kita tak ada. Tadahkan tangan kita, doa kepada Allah. Allah akan ilhamkan. Hang cuba buat 3 hari tanpa handphone. Nampak? Allah akan ilhamkan dekat kita. Jangan takut, jangan takut. Allah akan ilhamkan kepada kita. Hang letak sikit dalam tu mood ke apa ke, boleh anak hangnya. Hang buat charge handphone dia sampai 10% saja bagi kat dia. Dia bukan reti apa pun, dia pun nangoi kan, bukan dia tahu apa. Anak kedak dalam bubu, budak-budak senang kena tipu. Itu cerita dia. Jadi buat charge setakat 10% bagi. Ilham tu nanti main bila kita minta pada Allah. Sebab setiap keluarga tak akan sama cara membesarkan anak dia. Wallahu. Itu dia sedikit perincian daripada Ustaz. Saya sangat suka perkongsian yang tadi itu untuk kita serahkan kebergantungan kita tentang anak-anak kita ini kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada, betul-betul. Saya setuju. Semakin kita kalau ibu-ibu selalu macam macam mana kalau apa jadi kat kita? Apa kalau kita tak kira kan? Okey, ni macam apa media sosial ni gini kita dah takut sebenarnya ada kuasa yang lebih besar daripada kuasa doa, kuasa doa ibu tu. Betul. Dia sebab zaman lah orang suka bagi takut kita. Tu dia apa buat tengok Yahudi dah rancang macam-macam dah. Kita pun orang suka bagi takut kita lu betul. Tenang. Yahudi ni merancang daripada zaman Nabi Muhammad dulu. Dia bukan daripada zaman Nabi Musa, bukan daripada zaman tu Nabi Ibrahim lawan dengan Namrud tu. Mereka merancang untuk musnahkan. Tapi tak, setiap zaman mesti menang kat orang Islamnya. Tak akan menang kat mereka. Apa buatlah macam mana pun, tak akan menang juga. Allah janji, sehinggalah Allah kata kepada mereka, kalau esok hari kiamat, esok ni orang Yahudi duk penuh lagi atas muka bumi ni, jangan takut, Allah akan panjangkan hari, bunuh semua dulu, baru esok kiamat. Itu janji Nabi dalam hadis. Kita hari ni suka bagi orang cemas. Sebab apa? Sebab apa? Sebab bila berlaku sesuatu akan ada 3 jenis orang akan mengambil kesempatan. Apa saja berlaku, 3 orang akan mengambil kesempatan. Contoh Ramadan kan sekarang kan, ada 3 orang mengambil kesempatan. Pertama, orang yang baik. Orang yang baik.
dia akan mengambil kesempatan buat sungguh-sungguh, ambil peluang sembahyang tarawih, ambil peluang buat majlis ilmu. Ni semua yang berniaga kat belakang-belakang ni semua ni, mana dan nak sembahyang tarawih, kita pun nanti memandang serong pada depan. Ni apa ni apa semua tak sembahyang tarawih? Sabar, bawa bertenang. Mereka sedang mencari rezeki dan mencari nafkah, hukum dia wajib. Kita sembahyang sunat tarawih. Aduh. Jangan kita berhujah macam kita mengenepikan pagat-pagat yang duk kerja tu. Dan bila dia nak sembahyang tu tarawih tu, dia jaga bangunan kita, dia jaga kedai kita, dia tak tidur. Malam dia kena ni, mana boleh dia nak sembahyang? Dia sembahyang CCTV ambil, kena marah dia. Habis tu malam dia macam mana? Tak, malam dia lebih bagus daripada kita, kerana dia mencari rezeki dan nafkah. Hukum dia wajib. Wajib di bulan Ramadan digandakan 70 kali ganda. Yang sunat digandakan jadi wajib, pahala dia 70. Yang wajib dah 70, digandakan 70 lagi. Jadi yang sunat mendapat 70 pahala, yang wajib mendapat 4,900 pahala. Gandaan dia. Itu bukan saja-saja orang yang berniaga ni. Sebab tu mungkin bila kita mai, bila penceramah mai, mesti orang yang berniaga ni dia rasa macam alamak, aku duk berniaga dah, mesti segan kan. Tak, teruskan mencari rezeki, mengeluarkan keluarga daripada meminta-minta, memberikan makan kepada anak isteri. Tambah pula yang berniaga ni anak-anak muda yang ada mak bapak yang dia bagi rezeki pada mak bapak dia. Tu semua hukum dia wajib. Sebab kita nak pandang saya orang ke orang. So orang yang baik akan mengambil peluang untuk buat benda baik. Yang kedua, orang jahat mengambil peluang juga dengan kedatangan Ramadan. Kita semua mai sini sembahyang tarawih, dia masuk rumah kita pergi mencuri. Semoga Allah selamatkan rumah kita, amin. Dia ambil kesempatan tak? Ambil kesempatan dengan kedatangan Ramadan. Orang semua keluar tarawih, dia pergi mencuri. Orang jahat, dia tunggu je peluang orang apa bulan Ramadan ke apa ke, dia buat naya kat kita. Dan yang ketiga ni yang paling jahat. Yang ni yang paling bahaya sekali. Apa? Duri dalam daging, api dalam sekam, gunting dalam lipatan. Ni apa dia? Siapa dia ni? Dia geng hak baik pun dia dak, hak jahat pun dia dak. Dia melagakan antara yang baik dengan jahat supaya dia dapat untung. Ni jahat ni manusia ni. Tengah kita duk syok-syok lagu ni, dia buat ni. Ni kenapa duk bawa anak main masjid? Dia timbul isu. Dia kahwin pun tak? Kita duduk buat ibadah semua, duduk elok-elok, bam, dia timbul isu. Apa isu sebelum anak di masjid tu? Apa isu dia? Jemaah makan buka puasa tu kan? Bukan. Apa tu? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebelum yang ni apa? Anak. Itu ke? Ada siapa tahu? Ketuk kepala. Apa topik dia tu? Ketuk kepala, tepuk kepala. Yang tu lah kot. Tak mahu lah, tak ingat lah tadi. Tu saya pukul apa? Pukul 11, betul lah. Tak ingat dah. Tapi orang ketiga ni, dia bagi kita bergaduh. Yang lain, orang view page dia, orang like dia punya ni, dia punya follower meningkat. Wahal dia baik pun tidak, jahat pun tidak. Dia tak geng yang tu. Dia kira nak bagi bergaduh orang kan, untuk dapat untung dia. Pun mengambil kesempatan. So sama macam kita dalam isu macam ni, media sosial lepas semua ni, ada 3 orang ni mengambil kesempatan. Oleh itu kita macam mana kita nak tahu? Kita tak tahu, otak kita nipis, tak boleh pergi jauh, otak kita tak boleh jangkau jauh. Ada satu yang boleh jangkau, iaitu Allah yang memayungi semua. Maka berakhlak dengan akhlak yang baik dan jaga hubungan kita dengan Allah. Jangan takut, Allah akan jaga keluarga kita. InsyaAllah. Okey, itu dia. Boleh lagu tu boleh. Boleh. Apa Ustaz? Lalu ni kita dah rasanya kita tak payah dah apa ni, kita buka pada penonton-penonton kita. Macam kenal kat aku lagi je. Bukan Ustaz. Ini kita bagi ruang. Okey. Walah. Dekat lagi. Ya, dekat lagi. Betul. Boleh tanya, kita ada ramai lah ahli panel. Kita ada Mungkin ada yang daripada rumah lagi dah betul. Sila. Kita buka beberapa minit ini untuk kita mendengar ataupun soalan-soalan daripada pengunjung kita lah pada malam ini. Mungkin tak ada soalan ataupun tertanya-tanya. Apa dia nak buat? Angkat tangan. Abang lagi dia buat angkat tangan. Abang dah abang. Ada yang ingin bertanyakan soalan?
santai je, jangan takut. Tak ada nak tanya ayat-ayat ke berapa tadi, tak ada. Tanya soalan Tak apa, apa-apa je. angkat je tangan kalau ada soalan nak tanya kepada Ustaz, tanya kepada soalan kepada Amal Amal, Sufi, Nazmi. Nazmi boleh. Nanti akan kami MC Nafi yang akan tanya soalan. dia- Kan tu menyalak, lampu hang menyalak. Nazmi punya soalan. Soalan rugi peluang ini tidak datang selalu. Gitu. Okey. Ada? Ada tak? Mungkin tuan yang depan ni? Ada? Tak ada. Faham. Boleh tak Faham. tekan back? Faham. Boleh nak tanya soalan? Faham. Boleh nak tekan back dia, bukan? Jadi yang nak tanya soalan ke? Mungkin dia ada penghujung nak fokus sebelah ke? Tadi ada. Macam tak ada dia ni, saya Nazmi. soalan saya tanya soalan saya memang pendengar setia dia lah. Kita bagi Nazmi lah, Nazmi. Apa? Ustaz, kalau macam mana benda tu kalau kita dah tengok kan, tapi kita terpatutnya tak nak tengok benda tu, tapi kita dah tertengok. Jadi macam mana kita nak ngelakkan benda tu? Tak apa. Kalau tak apa. Dia jadi memang hak tu kita dia masa sebelum buka puasa tu kita tengok. Sebelum tu kita tengok. Tapi sekali bila ada azan dia cari balik mana dia. Ada tadi. Cari balik dia tak boleh. Lupa nasib. Itu yang tak boleh. Kalau tak ada masalah. Islam Allah ni macam mana nak kata? Semua orang yang ada dalam sini, semua orang kena ingat satu tau. Allah, dia betul Allah Ta'ala ni dia buat neraka. Tapi dia tak suka pun tahu umat dia dalam api neraka. Terutamanya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab Nabi dah habaq dah dalam hadis, Nabi dah berdialog dah dengan Allah dalam doa dengan mengatakan, Tuhan, aku tidak redha umat aku seorang pun masuk neraka. So Allah dalam keadaan begitu tak. Sebab itu Allah bagi kita bulan Ramadan. Sebab itu bulan Ramadan mai buat apa kat semua orang. Bulan Ramadan mai buat apa kat semua orang. Pertama, buka pintu syurga, tutup pintu neraka, setan semua kena ikat. Tak ada reason untuk Allah nak accuse kita untuk masuk api neraka dalam bulan Ramadan. So ada soalan tak? Ada? Ada soalan? Ada? Tak ada? Jadi jangan kita rasa Allah ni sikit-sikit dia akan buat kat kita, dia berkira. Allah dia tak berkira. Sebab tu Allah benda yang tak sengaja, tertidur, terlena, terlupa, Allah tak marah. Ada yang lebih ganas daripada Allah. Sabar. Bini kita terlupa, marah dia. Mana barang kata nak beli, Allah terlupa. Sampai kiamat dia ingat. Aduh. Tapi Allah dah. Wallahu a'lam. Kalau benda-benda turn ni Allah tak. Nampaknya kita ada satu soalan. Kita buat ada turn juga. Ada turn satu Ada soalan. Satu turn soalan keluar. Ada akak manis kita. Ini macam pernah tengok ni. Rally Arifin kau. Macam pernah, tapi bukan. Sedap suara. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nasib baik dah puasa dah buka. Saya minta maaf Ustaz. Saya dah tak alright. Tak. Saya nak tanya satu soalan. Memandangkan sebelum ni ada isu tentang Palestin dan juga Gaza. Jadi kita bukan diwajibkan, seperti kita digalakkan untuk kongsi dekat media sosial tentang awareness terhadap Palestin dan juga Gaza. Tapi ada mula-mula tu ramai yang macam bersemangat untuk kongsikan tentang keadaan tersebut, situasi tersebut. Bila lama-lama kita busy dengan kehidupan, lepas tu kita terlupa terleka untuk kongsikan, nak bagi awareness kepada semua pengguna media sosial lah, dan membuatkan kadang kita rasa macam serba salah dengan keadaan tersebut. Jadi macam mana kita nak lakukan perkara tu Ustaz? Apakah hukumnya ataupun macam mana? Kadang-kadang kita jadi confused juga kan? Itu saja soalan saya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kakak, saya jawab soalan ni simple dulu. Tuan-tuan dengar dulu. Okay, tengok muka saya. Muka saya bukan nak buat jahat, tapi saya jawab ni macam sedikit dark sikit lah jawapan dia. First dia. Lepas tu saya urai balik. Jangan takut. Okay, saya sekadar nak bagi tuan-tuan nampak aja. Kalau kita terlupa nak post pasal Gaza hari ni,
Apa beza yang kita dah melupakan mereka bertahun-tahun sebelum ni? Mereka bukan kena serang dengan Israel baru ni ya. Sepanjang kita duk lena 10 tahun lepas PKP, sebelum PKP, semua Gaza kena serang. Sama je. Sebab tu terima kasih Ana tanya soalan ni Kak. Dia mewakili orang semua yang ada sini. Sebenarnya ramai orang nak tahu benda tu. Saya start satu persatu dengan elok-elok. Pertama, semua yang ada dekat sini nanti bila balik, nanti nak raya kan, nak Ramadan, nanti duduk bila sembang, dengar jawapan saya, cuba susun dengan ayat yang paling baik untuk keluarga kita. Apa dia? Pertama, Gaza tidak pernah menuntut air mata dan simpati daripada kita. Bukti dia, cuba tengok rakan yang rapat dengan Gaza juga seperti Turki. Contoh paling mudah, ekonomi negara kita jatuh, semua orang bising. Turki jatuh ekonominya teruk daripada kita, tapi tuan-tuan tak pernah jumpa orang Turki main minta sedekah. Kalau Turki tak pernah minta sedekah, tuan-tuan rasa Gaza pernah main minta sedekah ke? Tak. Yang dekat Mekah, Madinah yang kata Palestin tu bohong. Orang Palestin dengan Gaza sekenai kami lah, tak pernah minta sedekah. Tu habis tu kita duk hantar bantuan, itu kita yang lapang dada nak tolong mereka. Jadi bila kita tolong mereka, appreciate kita. Sebab tu mereka cakap terima kasih, mereka tunjuk video, mereka appreciate. Kan Nabi ajak kita, man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Siapa tak berterima kasih dengan orang, tak berterima kasih dengan Allah. Mereka sedang menunjuk tanda berterima kasih kepada orang kerana mereka berterima kasih pada Allah. Maafkan saya guna bahasa lagi, maaf yang marah saya nak. Sama sokok tu tanya. Kalau bahasa dia, maafkan saya, Gaza tak pernah hadap pun pertolongan daripada kita. Sebab apa? Kalau tahun ni kita baru tolong dia dan kita rasa selamat, habis yang selama ni mereka survive, tak ada apa pun. Malahan, maafkan saya, dengan bantuan duk main ni, tiba-tiba dia jadi lagi teruk pula Gaza, sampai kena hujung pula dah. Duit apa yang orang duk hantar kat mereka sebenarnya? Saya sampai curiga sebegitu. Sebelum ni kita tak hantar bantuan banyak pun, mereka boleh maintain duk kat sana. Lah ni sampai kena alau, sampai ke Rafah. Duit apa yang orang duk hantar sebenarnya kat mereka? Ayo kita fikir balik. Gaza sebenarnya yang mereka tuntut daripada kita ialah tingkatkan jati dirimu dulu. Tingkatkan jati dirimu dulu. Sayang keluarga kita, sayang negara kita. Mereka tak mau ada negara Islam lain yang jadi seperti mereka. Sebab tu mereka menunjuk contoh toladan kepada kita. Sebab tu mereka sanggup menggalas tanggungjawab dalam keadaan mereka baca hadis Nabi lebih alim daripada kita. Anak-anak mereka hafal Quran lebih alim daripada kita. Dan mereka tahu tanah mereka itu dijanjikan Nabi akan sentiasa berlaku pertumpahan darah. Mereka tetap kekal di situ, cintakan negara mereka. Sebab tu mereka nak kita belajar contoh toladan yang tu. Bukan dia nak sangat kita duk Gaza dirimu darah. Dia tak ada mau lagu tu lah. Dia bukan mau lagu tu. Dia mau kita pelihara iman kita, doa untuk mereka. Sebab tu kunut nazilah dia cukup suka. Sebab tu dia cukup suka. Sebab apa? Doa daripada saudara Islam kepada mereka lebih mereka cintai daripada harta yang entah mai harta daripada mana. Kita tak tahu berapa ramai yang buat money laundering ke apa kan dengan hantar bantuan dekat mereka melalui yayasan dan sebagainya. Yang saya tahu semua orang baca benda ni ada dalam sistem ekonomi. Maafkan saya, dalam buku pun ada, boleh baca. Jadi saya ambil balik kata kakak tadi. Jangan takut. Terlupa posting di media sosial bukan bermakna kita melupakan saudara kita selama mana mereka ada dalam doa kita. Aku bukan mencintaimu dengan mataku kerana mataku boleh jadi buta. Aku tidak mencintaimu dengan hatiku kerana hatiku boleh berpaling kepada orang lain. Aku tidak mencintaimu kerana kamu itu Gaza, tapi aku mencintaimu kerana Tuhan yang menciptakan aku bersama dengan kamu. Itu baru betul.
Jadi siapa yang ada dalam sini jangan takut. Selama mana tuan-tuan doa kepada mereka, itulah peringatan yang paling tulus tuan-tuan buat kepada mereka dibanding tuan-tuan posting dalam. Itu hanya bantuan secara sosial. Yang penting saudara se-Islam ini dia kekuatannya dalam berdoa. Senjata Senjata kita. Sebab tu semua yang mai hari ini perkemah peribadi elok-elok. Hidupkan Ramadan sungguh-sungguh. Itu bukti kecintaan kita kepada Gaza. Khatam Quran, baca surah Al-Isra, kenali apa itu Bani Israel, barulah kita boleh bercakap tentang Gaza. Kata para ulama, berjihad, buka mata, bangun sok dulu. Ni sok pun orang kena kejut lagi. Jihad, buka mata, bangun sok dulu, baru kita sembang jihad tentang Palestin. Cerita yang saya teringat kakak, minta maaf nak cerita sikit. Seorang budak umur 17 tahun, bom jatuh, dia terpelanting. Saya ni tak ada pengalaman Gaza. Pengalaman paling rapat saya dengan Gaza ni bila Dr. Jamnul Azhar Mulkan, seorang doktor pakar negara kita yang mendedikasikan diri dia ke Gaza tu sampai akhir hayat. Dia pakar bedah. Dia cerita, dia duduk sebelah saya, dia cerita, inilah cerita Gaza yang paling dekat saya dapat. Kemudian yang kedua dengan Nuri, yang tu ya. Hak lain kira baca aja. Maknanya entah siapa tulis, siapa tak tahu. Tapi yang paling dekat yang ni. Dr. Jamnun cerita saya, dia kata suatu hari ustaz, depa jerit, doktor, depa usung budak tu mai masuk dalam hospital. Hospital dia pun dah hancur dah, habis dah. Tolak, budak tu terbaring 17 tahun. Doktor kalih muka dia, mata dia pecah, kena bom. Bom jatuh, bukan bom jatuh dekat dia. Bom jatuh tu gelombang bom tu mai ke dia. Angin tu kan. Kan tuan-tuan biasa tengok kan yang kilang meletup ke apa kan, kami tahu dia punya impact dia, angin tu mai. Oh, budak tu terpelanting. Dia terpelanting tu, mata dia pecah. Bom pecah, dia jatuh tersadat. Depa angkut dia, tengok dia bernyawa lagi, depa usung dia. Dr. Jamnul yang sambut dia. Dr. Jamnul tengok, okey, dia kata tak apa, tak kritikal, jangan takut. Dr. Jamnul buang mata dia, jadi mata dia buta sebelah lagu tu. Tapi dia tengah lena lagu tu, bius kan dia punya ni. Doktor kejut dia, nak make sure dia tak mati. Doktor kejut dia, kata doktor, ni Dr. Jamnul Azhar punya dialog, saya ulang balik kat tuan-tuan, saya hafal ni untuk nak cerita kat tuan-tuan. Dia kata, ya ghulam, qum, itu nada dia. Tapi lepas tu dia betul balik sebab orang penonton kan bila dengar cakap lagu tu macam terkejut kan. Dr. Jamnul kata, ni orang Arab, cara cakap nada tu cara cakap. Ya ghulam, qum. Kita kalau yang tu bergaduh. Ya ghulam, qum. Budak tu goyang bangun. Dia tanya, man abuk? Siapa bapa hang? Muhammad. Masmuka? Hang nama apa? Muhammad. So nama dia Muhammad bin Muhammad. Tu Dr. Jamnul kenal dah orang Arab. Tanya dia, anta Muhammad kab? Hang ni Muhammad yang keberapa? Dia cakap, ana salasasha, 13. Maksudnya Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad sampai 13. Kita nak cari mana nama lagu tu dalam Malaysia. Nak bawa nama Muhammad pun kadang-kadang malu. Mereka tak ada nama lain, Muhammad, Ahmad, Mahmud, semua nama Nabi Muhammad pegang betul-betul, baru berjuang. Kita tak ada. Cakap pun doan something mafia ni. Muhammad yang keberapa? Muhammad ke-13. Isma' kalami ya Muhammad. Muhammad, dengar aku nak cakap kat hang. Tapi tu semua sembang tau. Tapi dialog dia Dr. Jamnul buat macam tu. Saya buat lagu tu lah kat tuan-tuan sebab dia tengah cakap dengan orang Arab. Budak tu kali tengok dia, mata buta sebelah. Dia kata, mata hang sebelah pecah kena bom. Dia cakap lagu tu kat budak tu. Budak tu kata apa? Allahu Akbar. Budak tu kata, doktor terkejut. Doktor kata, awak hang dengar betul tak kata aku mata hang sebelah pecah kena bom? Allahu Akbar. Dia jerit lagu tu. Doktor kata, apa hang kata lagu tu? Hak aku kenal selama ni budak-budak lain kat negara aku, kalau habang kata kaki patah agak apa menangis. Patah kaki apa jalan apa. Tadi naik motor tu nampak macam ni kan. Apa budak tu jawab? Ya doktor, laqad waqaftu aini ila Allah. Doktor, saya wakafkan mata saya kepada Allah.
esok saya akan tuntut untuk masuk dalam syurga. Allahu Akbar. Itu iman dia. Budak 17 tahun begitu iman dia. Kita kalah ni, semua yang tua-tua yang ada dalam ni, kalah kita. Kalah kita. Kalau budak 17 tahun dia iman macam tu, hak yang duduk dalam Hamas tu tentang rasa iman dia macam mana? Kalah kita. Habis kita. Sebab tu orang Gaza pesan dekat kita melalui mesej-mesej mereka, kita yang ada di negara aman ini, hidupkan Islam. Jadi tempat untuk orang mai menelaah ilmu. Tempat mereka tak boleh dah. Bom sana sini, bom sana sini, nak mengaji Quran pun susah. Kita yang ada tarawih elok, mai semayang tarawih, mai tengok boleh buat pesta macam ni, cerita ilmu pula, mai duduk bantu sokong orang Islam kita, sokong masjid kita, buat dalami, perkemah iman kita, perkemah hubungan kita sesama kita, silaturahim, belajar cakap elok-elok, belajar cakap dengan mak kita, belajar cakap dengan adik-beradik kita, belajar cakap dengan anak kita macam Nazmi sebut tadi. Belajar semua tu, perkemah. Itu orang Gaza nak kita buat. Mereka akan bangga bila kita buat macam tu, tanda sokongan kepada mereka. Wallahu a'lam. Masya-Allah. Rasa macam tak cukup masa. Rasa kalau boleh tadi kita sambung sampai 12 kan boleh sambung. Sebab aku seorang cakap. Okey. Sekarang ni kita dah sampai ke pukul 12. So kita pun dah minta lah apa ni Nazmi dan juga apa ni Abang Ahmad Sufi lah. Okey, kata-kata akhir lah, mungkin pesanan dan komen tentang ada sikit-sikit lah. Sikit-sikit lah. Boleh tak kita Nasihat ni kita punya, nasihat ni kita punya nak bagi kat orang. Orang tak tahu apa. Jagalah tutur kata kita, jagalah diri kita. Macam saya cakap tadi, cuba try hari-hari kita cuba nak jadi orang baik je cuba. Try jadi orang baik untuk sehari. Sangat susah sebenarnya. Try dulu. Dia susah, tapi kalau kita boleh terapkan dalam diri kita, insya-Allah kan. Itulah saja daripada saya. Jadi orang yang baik. Masya-Allah. Tapi tip tu sangat berguna tu. Betul. Saya pun nak try lah dulu 3 hari. Okey, macam mana pula dengan abang-abang? Baik. Bagi saya benda yang paling penting adalah buat hubungan dengan ustaz-ustaz, dengan guru kita. Bagi saya hubungan dengan orang yang lebih ada ilmu ni, dia punya menyelesaikan banyak masalah hidup kita. Betul. Kadang-kadang kita banyak persoalan dalam kehidupan kita. Kita tak tahu nak buat ni, nak buat ni. Tapi ada orang yang dah jalan dekat jalan ni. Ada orang yang lebih tua, orang yang lebih alim dah jalan kat jalan ni. Kita nak ambil jalan mudah, kita rujuk dia. Rapat dengan guru-guru kita, dengan ustaz-ustaz kat masjid kita, mana-mana orang yang lebih alim, ada ilmu. Dalam bisnes pun kita ada sifu bisnes kita kan. Dalam apa saja bidang yang kita buat, kita ada coach, ada sifu. Macam tu kat dalam kehidupan, penyelesai kepada semua kehidupan kita adalah kita ambil satu orang guru yang kita boleh rujuk senang. Simple, masalah selesai. Betul. InsyaAllah. Kalau saya tak pandai ustaz, tapi Ambil nombor ustaz ni. ambil nombor ustaz. Tapi kita ni nak kata kita nak concludekan kata-kata Bama tu, berpeganglah kepada tali yang tak putus-putus. Insya-Allah. Jadi ustaz, akhir kalam ustaz ada tak nak tambah sikit? Ada lagi. Tak ada. Saya punya akhir kalam, saya share kat tuan-tuan 4 perkara yang disukai Allah dalam bulan Ramadan. 4 perkara ini disimpulkan dalam bacaan, sekali baca saja, zikir yang dibaca oleh salafus soleh sebelum kita nak buka puasa. Tolong amalkan. Siapa nak ambil video boleh ambil video, tapi belum lagi, jangan tekan lagi tau. Saya hurai dulu sikit, 1 minit dia. Apa dia? Allah suka kita buat 2 perkara, dan Allah suka kita minta 2 perkara. Allah suka kita buat 2 perkara, iaitu menyaksikan kesaksian kita sebagai hamba Allah, asyhadu an la ilaha illallah, dan Allah suka kita beristighfar di bulan Ramadan, astaghfirullah hal azim, itulah astaghfirullah. Allah tadi Allah suka kita buat. Ada 2 yang Allah suka kalau kita minta. Yang pertama, Allah suka kalau kita minta masuk syurga. Yang kedua, Allah suka kalau kita minta tak mau masuk neraka. Jadi keempat-empat ini dihimpunkan oleh ulama dalam zikirnya. Bunyi macam ni. Tak apa, jangan rakam lagi. Saya lagi baru rakam. Lepas ni rakam. Saya sebut dulu. Asyhadu an la ilaha illallah
astaghfirullah, as'alukal jannah, wa a'udzu bika minan nar. Itu bacaan dia. Simple ya, semua orang tahu. Tapi jarang kita nak tahu sebab apa kita kena baca yang tu. Tu saya habaq dah. So Allah habaq, aku menyukai dua perkara yang kalau hamba aku buat aku cukup suka, iaitu menjadi saksi kepada keesaan Allah. Yang kedua, Allah suka kita minta ampun. Yang ketiga, apa yang kita nak minta tadi buat, yang ni nak minta masuk syurga, minta masuk neraka. Okey, siapa nak rakam boleh rakam, saya baca macam mana cara ulama susun, nanti tuan-tuan amal. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannah wa a'udzu bika minan nar. Ashhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannah wa a'udzu bika minan nar. Ashhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannah wa a'udzu bika minan nar. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anni ya Karim ya Karim ya Karim. Itu set dia. So ulang balik, asyhadu an la ilaha, baca dalam 3 kali. Lepas tu bacalah doa sebelum buka puasa. Itu waktu mustajab doa. Jadi insya-Allah semoga Allah pelihara Ramadan kita kali ini berbeza dengan Ramadan yang lain. Baca doa tu boleh ke tak? Baca doa tutup tu boleh tak? Penutup ke sikit? Okey, saya sebelum kita doa, saya nak konklusikan sikit dah saya juga nak, saya memang dah niat tadi, saya nak mengambil peluang ini juga untuk kita menahan diri sampai kita berpuasa ni tak menahan diri daripada kita komen apa saja. Kita tengok video apa, kita terlintas nak komen, kita tahan diri kita. Jangan terus komen sebab kita tak tahu pun cerita sebenar. Kita tak tahu pun apa-apa bila gambar, sebab tu fitnah ni senang sangat berluasa dalam media sosial. Jadi untuk Ramadan ini, ambillah peluang ini untuk kita menahan diri daripada kita terus komen apa-apa. Dan kalau tidak pasti, jangan kongsi. Itu penting juga Kalau tak pasti apa-apa yang kita tengok di media sosial, TikTok ada saja. Kalau kita tak tahu pun cerita apa pun benda tu, kita artis ke, gosip ke apa, kita ignore, kita skip saja, scroll. Tenang jiwa. Itu dah dia. Okey, saya kira terima kasih kita ucapkan kepada semua panel kita. Kita ada Ustaz Don, kita ada Amar, dan juga kita ada selebriti sahabat kita, Yasmin. Terima kasih kita ucapkan atas perkongsian. Okey, ada apa-apa akhir kata? Jadi untuk akhir tutup, jadi kita jumpa Ustaz Ustaz sama-sama kita masuk doa penutup, boleh Ustaz susah ni nak jumpa Ustaz Don ni, betul tak? Jadi kita pun jumpa pengunjung sama-sama kita untuk kita bersama-sama berdoa bersama DPP Ustaz. Boleh. Kita doa sekali untuk semua peniaga-peniaga, semua sekali lah, no? Betul. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah, nastaghfirullah, nas'alukal jannah wa na'udzu bika minan nar. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya Karim. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين Ya Arhamar Rahimin, Ya Allah, kami berhimpun pada malam bulan Ramadan, menghidupkannya dengan majlis ilmu. Maka pandang kami Ya Allah dengan pandangan rahmat-Mu. Ampunkan dosa kami semua Ya Allah. Wahai Tuhan yang Maha Pengampun, sukakan mengampun, ampunkan dosa kami semua Ya Allah. Wahai Tuhan yang Maha Pengampun, sukakan mengampun, ampunkan dosa kedua ibu bapa kami Ya Allah. Wahai Tuhan yang Maha Pengampun, sukakan mengampunkan hamba
semuanya. Ampunkan dosa pasangan kami ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, Tuhan yang Maha Pengampun, sukakan mengampun. Ampunkan dosa sekalian umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Arhamar Rahimin, kami mohon kepadamu, berkatilah semua yang hadir dalam majlis hari ini. Kurniakan kepada kami pengampunanmu, rahmatmu, kasih sayangmu, dan jauhkan kami semua daripada api neraka. Jadikanlah anak-anak kami semuanya anak-anak yang soleh dan salehah dan berakhlak dengan akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadikan anak kami dianugerahkan dengan ilmunya seperti ilmunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kurniakanlah kawan-kawan kepada anak kami, kawan-kawan yang baik seperti kawan-kawan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadikanlah kehidupan anak kami terbimbing dan terpelihara seperti terbimbing dan terpeliharanya kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Arhamar Rahimin, rahmatilah dua-dua orang host kami pada malam ini ya Allah. Kehidupan mereka, keluarga mereka, panjangkan umur mereka dalam kebaikan. Jadikan mereka bersemangat dan beri peluang pada mereka menghostkan majlis-majlis yang baik lagi ya Allah. Kurniakanlah keselamatan kepada Abang Nazmi kita, Abang Amar kita dan keluarga mereka, anak-anak mereka. Selamatkanlah mereka dan juga panel-panel kita ini ya Allah. Berikanlah mereka kebaikan di dunia dan di akhirat. Jadikan mereka sentiasa nampak yang baik itu baik dan mengikutinya, dan yang tak elok itu tak elok dan meninggalkannya. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, terimalah puasa semua orang yang ada pada malam ini ya Allah. Bagi kami kekuatan untuk menghidupkan bulan Ramadan ya Allah. Kami mohon kepadamu, sesungguhnya kami adalah hamba-Mu yang lemah, tiada daya dan upaya pada kami melainkan dengan bantuan daripada-Mu jua ya Allah ya Arhamar Rahimin ya Zal Jalali wal Ikram. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, masukkanlah kami semua ke dalam syurga Firdaus-Mu yang paling tinggi bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kerana syurga kami akan sunyi kalau tidak ada Nabi Muhammad. Ya Allah, berilah kami anugerah yang besar dapat melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kurniakanlah dapat melihat wajah mulia Nabi Muhammad di dalam mimpi walau sesaat, agar rindu kami terubat. Kurniakanlah dapat melihat wajah mulia Nabi Muhammad di dalam mimpi walau sesaat, agar rindu kami terubat. Kurniakanlah dapat melihat wajah mulia Nabi Muhammad di dalam mimpi walau sesaat, agar rindu kami terubat. Ya Allah, murahkan rezeki semua yang berniaga pada hari ini, di tempat ini dan di mana saja tempat HQ mereka berada ya Allah. Berilah mereka orang yang datang beli dengan keadaan yang baik, memberikan keadaan yang baik kepada pembeli, dan juga yang ditinggalkan juga adalah perkara yang baik dan barakah. Berkatilah rezeki kami semua ya Allah. Rahmati kami dengan berkat bulan Ramadan. Allahumma barik lana fi hadhihi syahri Ramadan. Ya Allah, rezekikan kami dapat bertemu malam Lailatul Qadar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Ya Karim. Amin.